Seterusnya, subvarian baharu COVID-19 yang menular kebelakangan ini kian menjadi kebimbangan masyarakat Malaysia. Pelbagai perdebatan mengenai langkah yang perlu diambil oleh kerajaan dalam membendung penularan wabak ini sekaligus mengawal peningkatan kes dalam negara. Dan menjelang mesyuarat Kabinet pada Rabu, pelbagai andaian dan cadangan terhadap apa langkah yang wajar diambil kerajaan. Dan bagi mengupas isu ini dengan lebih mendalam, bersama saya menerusi Google Meet adalah Dr. Muhammad Ihsanuddin Abbas, Ketua Unit Kesihatan Awam Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia iMedic. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi Fahmi, apa khabar? Baik, Doktor. Melihat kepada kegusaran lonjakan kes di China dan kemampuan penularan subvarian baharu COVID-19 ke dalam negara, secara umumnya, apa bentuk langkah yang boleh dirangka seterusnya diimplementasikan bagi mengekang penularan dan peningkatan kes, Doktor? Okey, sebagaimana kita tahu sejak daripada tahun lepas kes COVID-19 agak terkawal di Malaysia dan setelah pun menurun kepada kadar yang sangat rendah dan yang boleh diuruskan oleh Kementerian Kesihatan melalui pemantauan di CAC, di klinik kesihatan, di hospital dan juga rawatan ICU yang juga telah pun berkurangan. Jadi ini satu petanda yang sangat baik yang mana vaksinasi COVID-19 dengan dos pertama, kedua dan dos penggalak telah pun memberi kesan yang baik dari sudut mengurangkan kes-kes penyakit COVID-19 yang teruk dan juga mengurangkan kadar kematian dalam negara. Cuma apa yang kita bimbangkan adalah bagaimana sempadan negara, contohnya telah pun dibuka dan sebenarnya perkara ini telah pun dibuka daripada tahun lepas lagi dengan beberapa SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan yang mana setiap pengembara yang masuk ke dalam negara hendaklah mempunyai vaksinasi penuh ataupun mereka juga akan jika tidak mempunyai vaksinasi, mereka perlulah diuji dengan RT-PCR antigen di pintu masuk sebelum masuk ke dalam negara. Jadi apa yang kebimbangan Kementerian Kesihatan pada masa sekarang adalah apabila sempadan negara mula dibuka dan negara China mula membenarkan rakyatnya melancong keluar dan pergi ke luar negara dan negara-negara yang akan pergi akan menyebabkan penularan penyakit ke dalam negara yang bagaimana. Jadi isunya adalah bagaimana kita perlu mengawal dan di pintu masuk negara kita berdasarkan SOP yang kita ada pada hari ini. Jadi kita sangat melihat satu aspek yang positif yang mana YB Menteri Kesihatan Dr. Zaliha telah pun menyatakan komitmen bahawa kemungkinan SOP di pintu masuk boleh diketatkan semula jika melihat trend terkini penularan COVID-19 khususnya di negara China. Jadi memang undang-undang dan penguatkuasaan ini adalah satu cara yang paling efektif lah dari sudut mencegah penularan yang lebih teruk dalam masyarakat. Kita lihat kejayaannya pun pada masa PKP dahulu 2 tahun lepas bagaimana negara telah pun mengenakan satu SOP yang sangat ketat dan sempadan ditutup, kemudian kawalan pergerakan yang ketat di kalangan rakyat tidak boleh merentasi sempadan dan sebagainya, penjarakan sosial dalam masyarakat dan wajibkan pemakaian pelitup muka. Jadi dengan keadaan tersebut kita berjaya mengawal penularan yang tinggi dalam masyarakat. Sebenarnya kita memang betul kita ada satu kadar vaksinasi yang tinggi, tapi vaksinasi yang tinggi itu adalah untuk dos pertama dan dos kedua, iaitu 90 lebih daripada 98% dewasa di Malaysia telah pun menerima dos pertama dan dos kedua. Tetapi dos penggalak masih lagi sangat rendah dalam masyarakat kita. Apa yang dibebangi adalah COVID-19 itu disebabkan selepas dos kedua akan menurun, dan boleh menyebabkan jangkitan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Dan kemudian satu lagi faktor yang kita bimbang adalah varian yang baru ini, Omicron, telah pun dikesan berada di dalam negara kita. Maksudnya jangkitan itu telah pun berada di dalam negara kita. Dan jika berlaku kemasukan pelancong daripada luar yang membawa varian yang sama, dibimbangi menyebabkan jangkitan yang lebih kerana varian yang baru ini boleh menyebabkan jangkitan semula kepada mereka yang telah pun dijangkiti oleh COVID-19. Jadi immunity boleh jadi immunity itu menurun disebabkan tidak mengambil booster tadi.
dan juga boleh jadi jangkitan semula juga. Jadi kita tidak boleh rasa selesa kalau kita telah pun dijangkiti oleh COVID-19 mungkin dalam masa terdekat baru-baru ini, kita tidak boleh lagi rasa selesa bahawa jangkitan itu tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang. Ya, Doktor, berbual soal SOP sebentar tadi, seperti mana yang dilaporkan oleh media, negeri Melaka mengumumkan kewajipan pelitup muka bermula 17 Januari depan jika trend kes dalam negara meningkat. Dan dari sudut pandangan doktor, adakah langkah tersebut juga perlu dilaksanakan di seluruh negara ataupun mungkin jangkaan adakah pemakaian pelitupan muka ini akan kembali menjelang mesyuarat esok, doktor? Ya, boleh jadi arahan mewajibkan pemakaian pelitup muka boleh jadi diwajibkan kembali melihat kepada trend yang berlaku dalam negara kita lah. Dan ia memang seperti saya katakan tadi, undang-undang dan penguatkuasaan tetap antara kaedah yang boleh kita lakukan untuk mengawal penularan dalam masyarakat. Dan kita perlu faham dalam keadaan jangkitan COVID-19 masih lagi disebabkan oleh droplets ataupun air liur orang yang daripada orang yang dijangkiti oleh COVID-19, mereka batuk, mereka bersin dan menyentuh persekitaran. Jadi jika berada di dalam kawasan yang sesak, yang ramai orang yang dikunjungi oleh ramai pelancong, pada masa sekarang semua sedang seronok kita melancong ke sana sini, pergi ke kawasan-kawasan pelancongan. Jadi di sana ada juga pelancong luar. Jadi dengan memakai mask di kawasan berkenaan boleh mengurangkan kadar jangkitan. Tetapi kita juga perlu faham kadar jangkitan juga boleh meningkat kalau dalam kawasan yang confined. Sebab kerana itulah KKM masih lagi menekankan untuk rakyat Malaysia mengawasi tindakan mereka 3W awasi 3W, kemudian amalkan 3S yang mana kita jauh daripada kawasan yang sesak dan memakai pelitup muka di kawasan yang sesak dan tertutup. Jadi perkara ini memang sangat masih lagi berkesan dalam mencegah penularan. Kemudian kita perlu faham juga satu lagi kaedah yang kita boleh terus amalkan adalah pencucian tangan ni, sanitasi, hand sanitizer. Jika kita lihat dia telah pun mula dilonggarkan pada permulaan endemik pada 1 Mei 2022 yang lepas. Sebenarnya saya merasakan bahawa pencucian tangan tu masih lagi boleh diwajibkan ataupun diwajibkan semula ataupun digalakkan di kedai-kedai di kawasan-kawasan awam. Dan kerana apa? Sentuhan daripada orang yang dijangkiti oleh COVID-19 juga boleh menyebabkan jangkitan ke kawasan yang persekitaran mereka. Doktor, beberapa pakar kesihatan awam menyatakan daripada menghalang kemasukan pelawat Cina, ia lebih baik memperketatkan kemasukan mereka dengan pelbagai ujian saringan demi mengimbangi isu kesihatan dan juga isu ekonomi. Pandangan doktor bagaimana? Ya, betul. Dari sudut pada masa sekarang ni, kita kena perlu menyeimbangkan di antara keperluan ekonomi, sosial dan juga kesejahteraan rakyat dengan isu kesihatan. Jadi berkenaan dengan mengetatkan kawalan di pintu masuk, jika kita lihat sebelum 1 Mei 2022, kerajaan mewajibkan semua yang masuk ke dalam negara perlulah melengkap vaksinasi, kemudian perlu ada RT-PCR sebelum masuk, kemudian ada juga ujian RTK antigen selepas masuk mengikut dia punya status lah. Ada yang bagi yang tidak lengkap vaksinasi, mereka perlu menjalani ujian RTK antigen di pintu masuk dan perlu kuarantin jika positif. Tetapi SOP ini telah pun dilonggarkan selepas 1 Mei 2022 dan kita lihat ini telah pun boleh dibuktikan dengan sisa air kumbahan, surveillance sisa air kumbahan oleh KKM, 95% daripada orang yang masuk ke dalam negara kita dan boleh membawa vaksin, boleh membawa virus COVID-19. Jadi kalau kita perlu ketatkan semula, ia adalah satu tindakan yang juga wajar. Kerana beberapa negara telah pun mengambil tindakan ini. Antaranya adalah seperti di United Kingdom, di USA, di Jepun. Dan yang terbaru sekali diikuti oleh Australia dan juga Maghribi, yang mana mengetatkan syarat untuk pelancong daripada China masuk ke dalam negara mereka perlulah menjalani ujian RTK antigen dan juga perlu vaksinasi lengkap. Dan malah ada juga cadangan, malah ada juga negara yang mewajibkan pengambilan
insurans pelancong. Kenapa insurans perubatan ni perlu untuk menanggung kos perubatan sekiranya mereka berada di dalam negara swasta pelancong. Ya. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh diketatkan lah. Jika kerajaan merasakan ia satu ancaman atau satu indikasi bahawa kes ni dalam negara akan meningkat disebabkan oleh kemasukan pelancong. Dan sebenarnya dia adalah salah satu daripada prosedur yang biasa untuk beberapa negara yang mana memang mereka sebelum COVID-19 pun memang sudah ketat dari sudut mengawal kemasukan pelancong, mengawal kemasukan orang luar ke dalam negara mereka. Jadi ini perkara yang kita boleh contohi dan kita lihat bagaimana kita boleh melakukannya dengan kapasiti yang kita ada pada hari ini. Ya, Doktor, saya tertarik dengan tadi Doktor ada cakap tentang persampalan air kumbah. Ya. Jadi pakar kesihatan juga ada mencadangkan selain melakukan pensampalan air kumbah pesawat dari China, kita juga perlu membuat pensampalan air kumbah di beberapa lokaliti tempatan. Persoalannya, perlu ataupun tidak kita laksanakan langkah tersebut, Doktor? Okey, mengikut laporan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, kita ada dalam kesihatan awam ni ada beberapa bentuk surveillance. Surveillance maksudnya kita membuat uji kaji air sisa kumbahan ni di beberapa tempat. Dan kebanyakannya kita ambil di sekitar beberapa tempat yang dikenal pasti di seluruh negara sebenarnya, dan juga di pintu masuk antarabangsa seperti di airport yang mana dah dilaporkan tadilah. Jadi melalui surveillance di kawasan awam, yang maksudnya di kawasan-kawasan yang dah ditentukan oleh pejabat kesihatan, jadi kadar COVID-19 tu rendah sebenarnya. Tapi di airport tu yang tinggi. Jadi yang laporan KKM baru ni adalah 90% lebih varian ni dikesan di pintu masuk antarabangsa. Tetapi kurang sedikit sebenarnya, kan? Saya rasa dalam 20-30% adalah di dalam kawasan penduduk, betul air kumbahan daripada taman-taman perumahan. Jadi ini menunjukkan bahawa risiko tu banyak di mana, kan? Banyak di pintu masuk antarabangsa. Di dalam kawasan kita ini, sisa kumbahan tu kalau diuruskan dengan baik dan adanya pengurusan sisa kumbahan yang baik, dia tidak akan menjejaskan sistem kesihatan lah. Maksudnya jangkitan di dalam concentration of the jangkitan tu sangat kurang di dalam masyarakat. Kerana itulah yang dibuktikan dengan kadar jangkitan yang menurun. Kalau kita tengok R0 adalah kadar jangkitan yang digunakan oleh KKM untuk menilai kadar jangkitan. Pada awal tahun lepas, dalam bulan 2 dan bulan 3 itu, dia punya R0 adalah 1.42. Dan pada hujung tahun lepas, menurun kepada 0.79. Ini menunjukkan satu kadar penurunan yang sangat baik. Maksudnya kadar jangkitan dalam kalangan masyarakat tu dah rendah sebenarnya. Cumanya apa yang kita bimbangi adalah kadar immunity tu boleh menurun disebabkan oleh kurangnya booster dan sebagainya, menyebabkan jangkitan dalam masyarakat. Ya, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Ihsanuddin Abbas, Ketua Unit Kesihatan Awam Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia iMedic, di atas penjelasan itu sebentar tadi berkenaan langkah yang wajar diambil kerajaan bagi mengekang penularan dan jangkitan varian baru COVID-19.